Malaysia. Kembali bersama kami. Dan kita bercakap tentang matlamat dan sasaran sebab kami baru saja berkongsi berat badan sebelum selepas PKP. Tapi apa pun, bila cakap tak apa juga sasaran kita dalam menempuhi sepanjang PKP ini dari segi pembelajaran, membina kemahiran baru ataupun menaik taraf estetik rumah, dari segi senaman, itu semua memerlukan satu aja sebenarnya. Disiplin. Dia lebih berharga daripada wang ringgit, itu disiplin. Kalau anda beli equipment mahal, peralatan macam mana pun, tapi tidak konsisten dalam melaksanakan apa juga yang kita ingin capai, kalau tak ada disiplin, semuanya tidak dapat dicapai. Itulah yang akan kita bincangkan bersama tamu Skype kita. Biasa kita bawa Jess Purwensing ke studio, tapi dalam amalan yang lebih elok dalam suasana PKP ini, kita bersama dengan Jess di talian. Selamat pagi, Jess. Selamat pagi, Zaliha. Apa khabar, Jess? Sihat, selamat berpuasa. Terima kasih. Jess masih dah dalam uniform kerja dah pagi ni? Sudah. Betul, Jess, ya. Apa juga yang kita sasarkan, sama ada berat badan ke ataupun skill baru ke, pembelajaran ke, disiplin tu kalau tidak ada, sia-sia saja apa saja matlamat yang kita letakkan. Ya, betul. Sebenarnya daripada pengalaman saya membuat kerja dengan banyak syarikat, banyak orang yang saya jumpa, rahsia kejayaan mereka ialah disiplin. Okay, mungkin kita ada bakat, tapi kalau kita tak ada disiplin, bakat tu tidak boleh pergi jauh. So, disiplinlah sebenarnya rahsia kejayaan tu. Jess, apakah amalan-amalan yang Jess lakukan sendiri untuk mengekalkan tahap disiplin yang tinggi itu? Soalan yang bagus tu. Untuk saya, disiplin diri saya kena mula dengan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Dan saya ada rutin saya. Saya akan pastikan saya cover rutin saya sebaik yang boleh. Dan pada akhir hari, maknanya petang, sebelum saya tidur, saya plan untuk hari keesokannya. Itu rutin saya. Jess, alangkan sebelum Perintah Kawalan Pergerakan, sebelum PKP sekalipun, disiplin sebahagian daripada kita ni kadang-kadang perlu dilihat semula. Dalam situasi PKP ini, bagaimana kita boleh menggunakan masa dan kesempatan yang ada ini untuk memperbaiki tahap disiplin masing-masing. Sekarang tak payah bangun pukul 8 nak drive pergi kerja. Boleh bangun pukul berapa sahaja. Kadang-kadang work from home, bekerja dari rumah ni juga ada ruang-ruang flexibility yang barangkali boleh disalahgunakan. Nasihat Jess bagaimana? Saya rasa untuk kita mengelakkan diri kita daripada terpesong, saya rasa kita perlu ada jadual waktu. Jadual waktu itu penting. Walaupun kita duduk di rumah, walaupun kita bangun pukul 8 pagi, contohnya kita kena ada jadual. Lepas bangun kita nak buat apa? Contohnya kita nak prepare, sekarang ni puasa lah kan? Tapi sebelum ni mungkin kita sediakan sarapan untuk anak-anak kita contohnya. Daripada sana kita mulakan kerja. Daripada seterusnya, lepas tu kita nak buat apa. So, kita perlu ada jadual walaupun kita duduk di rumah. Itulah asas untuk kita menjadi orang yang berdisiplin. Dan daripada segi disiplin ini, bagaimana untuk kita pastikan orang-orang di sekeliling kita pun memberi sokongan? Kerana kalau kita seorang je berdisiplin dalam rumah itu mungkin susah sedikit, Jess. Bagaimana Jess mendapat buy-in daripada kaum keluarga Jess sendiri? Terence ada soalan yang sangat bagus tu. Because motivasi diri kita sebenarnya ada had dia, dan had dia ialah pressure daripada orang lain. Dan ahli keluarga kita lah sebenarnya yang memberi pressure yang paling banyak untuk diri kita. So saya rasa kita kena beri masa sedikit. Kita teruskan dengan rutin kita. Bila mereka melihat perubahan yang baik daripada diri kita, buy-in tu akan datang. So you have to give some time. Jess, kalau kita gunakan satu lagi analogi, Jess, ya, untuk mendapatkan A itu mudah, tapi nak maintain ataupun mengekalkan A itu satu lagi cabaran yang lain. Dengan kita lihat statistik
yang berkait dengan jangkitan COVID-19 mereka yang telah pulih dan sebagainya menampakkan satu pattern ataupun pola yang positif, tapi bagaimana pula kita kekalkan disiplin dari segi penjagaan kesihatan dan apa yang telah kita lakukan selama 3 tahap PKP sebelum ini? Saya rasa kita kena ikut apa nasihat yang telah diberi. Satu, contohnya safe distancing. Yang kedua, basuh tangan dengan sabun sekurang-kurangnya untuk 20 saat. Dan satu lagi ialah safe distancing, basuh tangan. And then ada satu lagi, barangkali penutup topeng muka. Ya, betul. Thank you, Terence. So orang kata face mask. Ya. So maintain 3 tu. Jess, kita tidak tahu, kita tidak ada satu yang pasti definite answer berapa lama PKP akan disambung. Penyesuaian bagaimana dengan disiplin yang kita pupuk sekarang ataupun kita kekalkan sekarang boleh membantu dari segi transisi bila PKP ini tamat nanti? Supaya bila dah keluar nanti tidak kembali kepada rutin yang kurang disiplin sebelum PKP. Saya rasa dalam mana-mana rutin tu, perancangan tu penting. So kalau kita dah tahu nanti kita akan keluar daripada fasa PKP ni, kita kena mulakan perancangan daripada sebelum kita keluar daripada PKP. Supaya bila kita keluar nanti, kita dah tahu apa kita nak buat. Tak ada nanti kita surprise dan kita tak tahu apa nak buat. So perancangan tu penting. Selain daripada itu, bila kita dapat hasil ataupun setelah kita berusaha ke arah suatu, misalnya dari segi penjagaan diri, kalau kita ada usaha untuk ke arah kurang 3 kilo, misal kata dalam tempoh PKP ni kita ada usaha ke arah itu, kita jaga makanan, kita bersenam, dan setelah kita mencapai sasaran itu, mungkin kita akan rasa mungkin tak perlulah saya kekalkan tahap disiplin tinggi ini, saya sudah sampai sasaran saya. Apa pandangan Jess tentang bagaimana kita boleh terus memotivasikan diri untuk meletakkan sasaran baru? Terence, poin yang sangat interesting kerana dalam PKP ni saya telah kurang 3 kilo berat badan saya. Tepat sekali. 3 kilo. Terence tak ada hantar intelligence kat rumah saya. Ini sengaja ke tak sengaja hilang 3 kilo ni, Jess? Tak ada. Memang because saya sebenarnya dalam PKP ni, saya pun ada mengamalkan puasa. Puasa di sini ialah kesederhanaan dalam hidup. Because time kita ni susah sekarang ni kan. So kita perlu orang kata sederhanalah dalam kehidupan kita. So daripada kesederhanaan itu, salah satu matlamat saya ialah kurangkan makan. Because kita kurang aktiviti. So makan tu kena kurang. So daripada sana, naturally apa jadi ialah berat pun kita kurang. So berat saya telah kurang 3 kilo daripada mula PKP hari itu. So so balik semula ke soalan Terence tadi, untuk kita mengelakkan complacency, sebenarnya kita kena faham kenapa manusia menjadi complacent. Manusia menjadi complacent kerana tidak suka perubahan. So kalau kita dah hilang 3 kilo tu dan kita tak nak lagi perubahan, so kita jadi complacent. Contoh kalau kita dah kurang 3 kilo dan kita perlu, kita nak naikkan fitness level kita, so kita ada rutin yang baru. So complacency itu datang daripada kerana kita tidak mahu perubahan. Jess, bila Jess sebut tentang kurangkan pengambilan makanan, memang sesuai dengan sekarang bagi umat Islam yang berpuasa. Tapi kita cakap disiplin, kita secara idealnya kita mulakan daripada kanak-kanak. Dan kita tahu kadang-kadang bila kanak-kanak baru mula berpuasa, mereka cuba menyesuaikan diri. Jadi disiplin itu, jadual itu barangkali boleh ditukar. Sebab biasa lepas sahur mereka akan tidur balik. Mungkin online learning mereka akan tolak sedikit ke waktu yang lebih. Apa yang ibu bapa boleh lakukan ataupun penjaga boleh lakukan untuk tetap mengekalkan disiplin di kalangan kanak-kanak, tetapi membuatkan mereka menjiwai rutin tersebut tanpa rasa terbeban, juga masih lagi berpuasa dengan lengkap? Sebenarnya kanak-kanak ni dia belajar daripada kita. Kita lah sebenarnya kena memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita.
So anak belajar daripada meniru. Dia meniru siapa? Dia meniru ibu bapa. So kalau kita suruh dia berpuasa, ikut jadual waktu dan sebagainya, kita kena memberi contoh yang baik. Kita kena mengikut jadual waktu. Tetapi pada masa yang sama, saya rasa kita juga perlu give and take. Because anak-anak dia senang orang kata influence daripada environment. Kalau dia tengok benda yang dia lebih suka, itu yang dia nak buat. So kita kena beri masa untuk dia develop benda tu. So give and take juga penting. Untuk orang ramai, kepada terutama sekali mereka yang biasa bekerja harian, rutin mereka sudah pun ditetapkan dan mereka akan pergi dan balik ke pejabat dan mempunyai satu sistem penjagaan diri yang kondusif berdasarkan kepada jumlah bilangan masa dalam sehari. Untuk kita yang berada dalam tempoh PKP ini, bagaimana Jess melihat kita perlu merancang begitu juga? Iaitu seperti yang Jess kata, bangun pada masa yang sama setiap hari dan juga seterusnya mengamalkan satu sistem. Boleh Jess tolong kongsikan sistem Jess, formula Jess untuk kekal berdisiplin sepanjang hari? Okey, interesting question Terence, kerana baru-baru ini ada kajian yang keluar yang menyatakan kita bekerja lebih 3 jam. Dalam PKP ni kita bekerja lebih 3 jam daripada sebelum PKP ni. Wow. Okey, ya. Kajian ni dibuat daripada data yang diambil bila sesebuah komputer tu orang kata dikonekkan. So mereka boleh kesan berapa lama komputer itu digunakan. So daripada sana, itulah assumption yang mereka buat dengan jumlah masa bekerja. So bermakna di sini walaupun kita berada di dalam fasa PKP, tetapi kerja sebenarnya makin banyak. Kerja makin banyak, stress level pun makin banyak. So kita perlukan perancangan. So balik semula pada cadangan saya tadi. So kita mulakan daripada time kita bangun. Macam saya ni, saya nak berkongsi sedikit lah ya. Saya bangun setiap hari pukul 4 pagi. Itu masa yang saya bangun, ya. So saya bangun pukul 4 pagi dan pukul 4.30 tu saya sudah bersiap untuk kerja. So rutin saya pagi tu daripada pukul 4.30 bila saya mula bekerja sehingga pukul 8 saya kena kemaskinikan semua kerja saya. So termasuklah saya kena pastikan semua email klien-klien saya telah dijawab. Okay, apa saja kerja-kerja yang saya perlu buat, semua telah orang kata dah tip-top lah. Alright, so daripada sana pukul 8 nanti saya mulakan hari saya. So hari bekerja saya mula pukul 8. Pukul 8 saya akan teruskan sehingga pukul 6 petang. Okey, so saya akan siapkan apa saja yang saya perlu buat dan latest pukul 6 petang. Pukul 6 petang tu saya akan mula bersenam. Pukul 6 sehingga pukul 7 saya akan bersenam. Pukul 7 kemudian lepas senaman pukul 7 hingga pukul 8 makan malam dan seterusnya. Lepas tu relax sekejap. Pukul 8 hingga pukul 10 selalunya saya tidur pukul 10. 8 hingga 10 tu saya biasanya akan plankan rutin saya untuk hari esoknya. Mungkin apa-apa kerja yang saya belum buat saya cepat-cepat habiskan dan saya prepare untuk hari seterusnya. Macam sekarang ni kita ada banyak online classes. So saya akan plankan kelas saya pukul 8 ke pukul 10 malam tu. Itu generally rutin saya setiap hari. Yeah. Jess, kalau kita ambil beberapa langkah ke belakang sikit di awal ini, bagaimana sekiranya perlu kita buat goal review ataupun penilaian matlamat kita? Memang disiplin, kita buat rutin yang sama, buat perkara yang sepatutnya, tetapi sasaran itu masih lagi tidak dicapai. Apa yang Jess sarankan? Ya. Cadangan saya ialah kita perlu orang kata evaluate on kita punya weaknesses. Apakah kelemahan-kelemahan yang kita ada? Daripada sana kita adakan plan untuk pembaharuan. Okay, because kita boleh orang kata plan untuk buat sesuatu tetapi mungkin kita ada weakness. So weakness tu pun kita perlu orang kata we have to overcome our weaknesses.
Dan itu dia sedikit sebanyak tentang perkongsian Jess sendiri dan bagaimana kita boleh menjaga disiplin dalam tempoh PKP ini. Terima kasih Jess kerana selalu bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Stay home, stay safe, my brother. Stay safe and selamat berpuasa ya. Terima kasih, Terima kasih. Jen.